Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmadana binti Muhammad Yusof. Nombor matrik saya 10 DKM 19F1024. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang keunikan adat resam di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai bangsa Bumiputera dan merupakan kaum terbesar di Malaysia. Kaum ini terdiri daripada 54% jumlah penduduk di Malaysia dan ditakdirkan secara umum sebagai bangsa Melayu. Melayu adalah satu kaum yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Antara budaya orang Melayu adalah dari segi pakaian tradisional seperti baju kurung, baju kebaya dan baju Melayu. Selain itu, alat muzik tradisional seperti serunai, geduk, gedumbak, seruling dan sebagainya. Kaum Melayu juga mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Masyarakat Cina merupakan kaum kedua yang terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Dan kebanyakan mereka adalah keturunan berbangsahan yang datang ke tanah Melayu semasa pemerintahan dinasti Ming sekitar abad ke-15, dinasti Qing dan Republik China. China mewakili 25% daripada penduduk di Malaysia. Kebanyakan kaum Cina beragama Buddha, Taoisme atau Kristian. Kaum ini berbahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Cantonese atau Teochew. Mereka lebih dominan dalam bidang ekonomi. Masyarakat India merupakan kaum ketiga yang terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan Cina. Ia merupakan salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sesebuah masyarakat majmuk di negara kita. Orang India Malaysia ialah rakyat Malaysia yang berasal dari India. Kebanyakan mereka datang ke Malaysia semasa zaman penjajahan British di Malaya. Namun, sumber-sumber sejarah membuktikan bahawa kaum India tiba di Malaysia sejak zaman keagungan dinasti Chola. Kebanyakannya beragama Hindu. Mereka bertutur Tamil, Malayalam dan juga Hindi. Adat resam yang diamalkan mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu, sebagai contoh dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Syamil bin Rusli dan nombor kad matrik saya adalah 10 DKM 19F1013. Hari ini saya akan menerangkan tentang keunikan adat resam di Malaysia. Nombor 1 ialah tentang pakaian yang melambangkan satu kaum. Sebagai contoh, kita boleh mengambil pakaian yang dipakai oleh kaum wanita yang terdapat di Malaysia. Seperti pakaian tradisi bagi sesuatu kaum, iaitu kaum Melayu, iaitu baju kurung. Baju kurung ini bukan sahaja dipakai oleh kaum Melayu, malah ianya juga dipakai oleh kaum Cina dan India. Seperti yang kita nampak di sekolah dan institusi, iaitu mereka melakukan pekerjaan kaum India dan kaum Cina, tetapi mereka mengenakan baju kurung. Okey, bagi kaum Cina pula, Cheongsam dipakai oleh kaum Cina dan ianya juga dipakai oleh kaum lain semasa perayaan dan kita menyambut bersama-sama. Bagi kaum India pula, pakaian tradisi mereka adalah sari. Sari telah memberi satu impak besar dalam dunia fashion. Di Malaysia, perkahwinan seperti dalam perkahwinan mereka mengenakan tema-tema seperti tema Bollywood dan yang menjadi satu pengaruh besar di Malaysia. Dan kemudiannya seperti majlis-majlis yang mengenakan tema-tema pakaian-pakaian yang mengenakan seperti sari, kurta yang berasal daripada kaum India. Jadi itu adalah keunikan bagi adat resam di Malaysia di dalam topik pakaian yang melambangkan satu kaum. Keunikan yang kedua pula adalah makanan yang diwarisi turun-temurun dan menjadi ikon kaum tersebut. Makanan yang popular bagi kaum Melayu adalah nasi lemak, yang seperti kita tahu, nasi lemak menjadi makanan kegemaran semua kaum di Malaysia. Tidak kira masa ataupun umur,
nasi lemak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat pada bila-bila masa sahaja yang mereka mahu. Dan seterusnya adalah makanan bagi kaum Cina pula. Bagi kaum Cina, makanan yang menjadi ikon untuk mereka adalah bak kuteh. Bak kuteh adalah diperbuat daripada sup herba dan juga daging daripada beberapa jenis haiwan yang kita dapat pilih. Bak kuteh selalunya dimakan oleh kaum Cina dan juga India kerana kebanyakan restoran menyediakan bak kuteh yang tidak halal. Jadi jika kita mahu, kita perlu ke restoran yang halal. Seterusnya adalah makanan dari kaum India, iaitu roti canai. Roti canai adalah menu wajib dicubai oleh semua masyarakat kerana roti canai dan rakyat Malaysia adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Keunikan seterusnya adalah bahasa ibunda yang digunakan satu kaum masih kekal terpelihara dan dipraktikkan oleh kaum tersebut dan juga kaum lain. Seperti yang kita semua tahu, terdapat banyak rakyat Malaysia yang tahu bertutur lebih daripada 2 bahasa, iaitu Melayu dan juga Inggeris. Setengah orang mahir bertutur ke semua bahasa yang selalu digunakan di Malaysia seperti bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan juga bahasa Mandarin. Penggunaan bahasa ibunda ini dapat memastikan bahawa bahasa ini kekal terpelihara walaupun negara terus maju ke hadapan, kerana bahasa adalah jiwa bangsa sesebuah negara itu. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah menghormati bahasa-bahasa lain dan juga menghormati bangsa-bangsa lain dan bersatu padu supaya kita dapat meneruskan kehidupan sebagai rakyat yang bersatu. Terima kasih. Okey, selamat pagi. Nama saya Nivaga Analaki Subramaniam. Nombor kad matrik saya 10 DKM 19F1203. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk adat kelahiran, kematian dan perkahwinan masyarakat Melayu. Okey, mula-mula saya akan bentang tentang kelahiran adat kelahiran masyarakat Melayu. Okey, isi pertama ialah ibu berpantang selama 40 hari. Okey, dalam tempoh ini wanita tersebut dilarang dari makan sebarang makanan mengikut kehendaknya atau berbuat apa-apa kerja yang memerlukan yang banyak pergerakan. Sebaliknya, mereka digalakkan memakan nasi dengan ikan haruan yang dibakar, direbus dan dibenarkan minum air suam atau susu. Selama berpantang, mereka diberi ubat-ubat tradisi dan bertungku. Bertungku dipercayai dapat membantu perut wanita bersalin kepada normal. Selesai bertungkung, si ibu akan menyapu perutnya dengan air limau yang dicampur dengan kapur sebelum memakai bengkung. Amalan berbengkung ini bertujuan untuk mengatasi perut buncit atau pinggul yang turun selepas bersalin, di samping memberi keselesaan kepada wanita selepas bersalin. Okey, isi kedua adat kelahiran masyarakat Melayu ialah rambut bayi akan dipotong dalam majlis cukur jambul. Okey, adat ini dilakukan pada hari ke-7 selepas dilahirkan. Ia turut dipanggil adat potong jambul. Kenduri nasi kunyit dan doa selamat diadakan pada hari tersebut. Bilangan orang yang menggunting bayi rambut tersebut adalah dalam bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7 atau 9. Setelah selesai, pihak lelaki menjalankan acara menggunting, pihak perempuan pula mengambil alih.
Akina sunat dilakukan pada hari ke-7 kelahiran, iaitu boleh dijalankan serentak dengan adat mencukur rambut dan adat memberi nama. Okey. Isi ketiga adat kelahiran masyarakat Melayu ialah yuri bayi ditanam di kawasan rumah dengan sempurna. Apabila seseorang ibu bersalin, yuri yang keluar bersama-sama bayi tidak boleh dilarang tidak boleh dibuang begitu saja. Yuri tidak boleh ditanam tepat pada 12 tengah hari kerana dikuatiri anak itu akan degil. Yuri biasanya ditanam di pintu jalan bersama-sama asam, garam, jarum, buku dan pensel supaya anak menjadi rajin belajar dan menjadi murid yang pintar. Okey. Sekarang saya akan membentangkan tentang perkahwinan adat masyarakat Melayu. Adat perkahwinan masyarakat Melayu. Okey, isi pertama. Adat merisik dan melamar diadakan sebelum bertunang. Okey, adat merisik peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Tujuan adat ini dilakukan untuk pastikan bahawa gadis yang diajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Wakil dari pihak lelaki yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua-tua akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki untuk mewakili mereka meminang anak gadis yang telah dipilih. Isi kedua ialah barang-barang antaran dalam bilangan ganjil. Antara yang terdiri daripada tepak sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama berupa sebentuk cincin beserta antaran lain biasanya antar dalam bilangan ganjil seperti 5, 7, 9, 11 dan 13. Kerana bilangan genap dikatakan akan membawa implikasi yang tidak baik atau buruk. Okey, isi ketiga ialah majlis perkahwinan dimulakan dengan upacara akad nikah. Istiadat ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, mas kahwin dan barangan lain. Kebiasaannya majlis akad nikah dijalankan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang adat kematian masyarakat Melayu. Okey. Isi perdana ialah keluarga si mati tidak akan makan di rumah selagi mayat berada di rumah. Isi kedua ialah jenazah dimandikan, dikafankan dan disembayang. Proses memandikan jenazah hanya akan dilaksanakan oleh kaum sejantina si mati. Ianya meliputi membersihkan seluruh bahagian badan si mati menggunakan kapur beras dan mengeluarkan sisa-sisa perkumuhan dari tubuhnya. Selesai memandikan mayat, jenazah akan dikazankan. Sesudah jenazah dikafankan, ahli keluarga terdekat dan murim dibenarkan mengucup mayat sebagai tanda penghormatan terakhir. Okey, isi terakhir ialah kenduri arwah diadakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-14 dan juga pada hari ke-100. Tujuannya adalah untuk mengadakan kenduri arwah
ialah untuk mendoakan kesejahteraan si mati berada di alam yang barzakh. Itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Wong Yen dan nama kad matrik saya 10 DKM 19F 1079. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang kelahiran, perkahwinan dan kematian untuk masyarakat Cina. Jadi, saya akan bermulakan dengan kelahiran. Selepas ibu melahirkan anak, ibu tidak boleh mandi dengan air sejuk. Mereka dielakkan mandi dan membasuh rambut dengan menggunakan air sejuk kerana risau akan masuk angin. Selain itu, mereka juga hendaklah memakai pakaian yang tebal dengan stoking. Selepas 24 hari bayi yang dilahirkan, rambut bayi akan dicukur. Seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mengamalkan adat mencukur rambut. Mereka mencukur rambut bayi kerana beranggapan rambut bayi yang dilahirkan adalah rambut sementara. Adat ini sebagai pengiktirafan terhadap orang baru ke dalam masyarakat. Isi yang ketiga adalah kenduri akan diadakan ketika bayi berusia sebulan. Juga seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mempunyai kenduri apabila bayi mencapai umur sebulan. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning, bertindikkan kacang dan tausu serta telur diwarnai merah. Kemudian ia diberikan kepada saudara mara yang terdekat. Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untuk ibu-ibu. Sekarang, saya akan membentangkan adat perkahwinan masyarakat Cina. Isi pertama adalah hari pertunangan perlu berdasarkan kalender Cina. Hari pertunangan adalah berdasarkan kalender Cina kerana hari yang dipilih perlu bersesuaian dengan zodiak pasangan berkenaan. Berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tong Su, khidmat tukang tilik akan digunakan untuk menetapkan tarikh pertunangan pasangan tersebut. Masyarakat Cina percaya bahawa sekiranya upacara ini dilakukan pada masa yang tidak sesuai, pasangan terbabit akan ditimpa bencana dan perkahwinan mereka tidak akan bertahan lama. Isi yang kedua untuk perkahwinan masyarakat Cina adalah upacara minum teh untuk mengeratkan hubungan. Dalam masyarakat Cina juga, upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan. Ia merupakan tradisi masyarakat Cina yang mempunyai maksud yang tersendiri. Dalam upacara ini, pasangan pengantin akan memberi teh yang disediakan kepada saudara mara kedua-dua keluarga. Bertujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Isi yang ketiga untuk perkahwinan masyarakat Cina adalah majlis perkahwinan diadakan secara besar-besaran. Kemuncak upacara perkahwinan masyarakat Cina ialah pada sebelah malam, iaitu jamuan makan. Jamuan makan ini diadakan secara besar-besaran sama ada di rumah, dewan atau restoran. Setiap tetamu yang datang akan membawa angpau sebagai hadiah kepada pasangan pengantin. Pada masa yang sama, kedua pengantin akan cuba mengenali dan beramal mesra dengan ahli keluarga kedua belah pihak. Sekarang, saya akan membentangkan tentang kematian untuk masyarakat Cina. Isi yang pertama adalah si mati akan dipakai dengan pakaian yang cantik. Isi yang kedua adalah saudara mara si mati akan menangis dengan beramai-ramai. Isi yang ketiga adalah ketika mayat dibawa ke tanah perkuburan, lagu-lagu berirama sedih akan dimainkan.
adat kelahiran, perkahwinan, dan kematian masyarakat India. Masyarakat India. Adat kelahiran masyarakat India. Pertama, bayi yang baru lahir akan menjalani upacara mandi minyak. Keduanya, sejurus dimandikan, bayi akan dikeringkan dengan asap kemanyan. Ketiganya, batu disapu di kening bayi bertujuan melindunginya dari anasi jahat. Adat perkahwinan masyarakat India. Pertamanya, istiadat pertunangan diadakan sebelum berkahwin. Keduanya, hari dan waktu perkahwinan ditentukan mengikut kalender Hindu. Ketiganya, lambang perkahwinan ialah pengikatan, ialah tahli. Dan kematian, adat kematian masyarakat India. Pertamanya, kepala mayat dihadapkan ke selatan. Keduanya, kunyit disapu pada mata dan duit shilling diletakkan di atas dahi. Ketiganya, mayat dibakar dan abu dihanyutkan di laut. Kesimpulan untuk keunikan adat resam di Malaysia, kita ada 3 langkah untuk mengekalkan adat resam di Malaysia. Yang pertama adalah melambangkan identiti sesebuah negara. Seperti amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat menjemuk masyarakat kita. Misalnya, keunikan pakaian tradisional berbagai kaum yang berbagai bentuk potongan dan cara pemakaian serta berwarna-warni. Seperti kaum Cina boleh memakai cheongsam dan kaum Melayu memakai baju kurung dan kaum India memakai pakaian sari. Bagi langkah yang kedua adalah mencerminkan budi pekerti masyarakat Malaysia. Penghantaran kuih muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan selama-lamanya. Langkah yang ketiga ialah memupuk perpaduan negara. Rakyat maju kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. Misalnya, mengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Rakyat kita tidak kira keturunan, agama dan amalkan adat resam turun merayakan bersama-sama.